si wa syahida syahidum min ahliha, dan diberilah seorang saksi daripada keluarga perempuan itu pun memberikan kesaksian. Keluarga sini boleh jadi keluarga atau boleh jadi ahli rumah, itulah penghuni itu, orang gaji ke, orang-orang yang bekerja dengan Al-Aziz dan isteri dia tu, orang yang berada di sekeliling, itulah dalam keadaan itu, dan dia mahu memberi persaksian. Tak tahulah kenapa tiba-tiba nak beri persaksian. Asal mungkin dia pun menyampah dengan beban ni, tak tahu, tunggu masa je. Kalau kita duk fikir macam mana berani tu dia bagi kesaksian kepada first lady kan. Berani juga. Maksudnya mungkin dia pun beban ni tunggu masa lah. Dapat satu dia mungkin dia nak mempengaruhi checkpoint kan. Ambil kau. Dia pun bagi kesaksian. Apa kesaksian dia kata apa? In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Dia kata apa? Jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Dan dia kata lagi, wa in kana qamisuhu qudda min dubur betul ya? Fakazzabat wa huwa minas sadiqin. Dan jika bajunya koyak di bahagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan dia Yusuf termasuk dalam kalangan orang yang benar. So dia bagi persaksian. Perempuannya orang yang cunning lah, mungkin orang yang bijak, mungkin orang tua. Mungkin dia pun tak suka, tak senang dengan apa tindakan yang Zulaikha nak lakukan ni semua. Dia kata jika bajunya koyak, sebab kita tahu Yusuf ni bukan orang baru duduk kat istana ni. Dia dah duduk lama. Kemungkinan dia disenangi orang pun. Sebab kita tahu akhlaknya baik, wajahnya pun cantik, kacak, dan baik dari segi bentuk badan dia semua. Maknanya sempurnalah, manusia yang sempurna. Dan dari segi tata bahasa, dari segi tata susila dia, berakhlak dia pun baik, maka mungkin ada orang nak bela dia. Kita itu yang mungkin yang kita dapat andaikan. So dia kata jika bajunya koyak di bahagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang dusta. Maksudnya Yusuf nak memulakan penggodaan lah, dia nak rayu kepada. Tapi kalau dia koyak di belakang, maksudnya Zulaikha itulah yang buat jahat. Sebab apa? Dia tarik dari belakang. Sebab dia berlakunya adegan kejar mengejar. Kalau saya buat slide, saya kata adegan kejar mengejar. Ini adegan yang menarik, dan dia termasuk dalam kalangan orang yang benar. So falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, maka ketika dia suami perempuan itu melihat bajunya Yusuf koyak di bahagian belakang, kantoi, qala innahu min kaidikun. Dia kata apa? Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Inna kaidakunna azim. Sungguh hebat tipu dayamu. Suami dia pun cakap hebat. Maknanya kalau tepuk tangan macam ni lah, kau memang hebat. Maksudnya suami dia mungkin malu ke apa ke, dia kata hebat. Semuanya ini tipu dayamu. Sungguh hebat tipu dayamu. Tapi menariknya, dia banyak yang menarik yang kisah Yusuf ni kita lihat kepada suami ni. Sangat tidak normal. Kalau kita lah berlakon apa, kali pertama yang kita buat adalah lempang lah kot sekali ikut drama Melayu kan. Abang sekali lah, bila lagi nak lempang. Tapi dia kata apa dia kata kat Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, lupakanlah hal ni. Lupakan hal ni. Dia kata Yusuf, lupakan hal ini. Wastaghfiri li dzambik. Mohonlah ke atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Semuanya kamu adalah termasuk orang-orang yang bersalah. Kalau dalam istilah dia rasanya tidak keterlaluan jika dia katakan bahawa lelaki ni lelaki yang dayus lah. Dayus. Sebab dia seolah-olah dia tahu isteri salah, sekadar dia menasihati begitu sahaja, dan dia suruh Yusuf lupakan perkara ini. Seolah-olah dia yakin bahawa perkara yang kedua tidak akan berlaku. Sangat daif si suami ini, dan sangat powerful sebenarnya perempuan ni, first lady ni. Sangat hebat. Ya, silakan. Dalam Quran ni lupakan ni dia maksudnya rahsiakan. Ya, itu antaranya lah. Antaranya bila kata rahsiakan, maksudnya dia mahu Yusuf tu lupakanlah. Bila kata sebab sebagai seorang hak, sebenarnya Yusuf berhak untuk mendapat pembelaan lah,
berhak mendapat pembelian, tapi apa kita tahu lepas ni dia bukan sekadar saja mendapat pembelian, bahkan dia dipenjarakan pun. Hasil daripada apa? Hasil daripada strategi wanita inilah. Maksudnya dia nak rahsiakan. Sebab apa? Kemungkinan kalau dibiarkan benda berluasa akan menurunkan rasa hormat lah kepada Al-Aziz. Tapi apa yang Al-Aziz gagal untuk melihat adalah cerita ni akan terbongkar juga. Macam mana pun mulut manusia tak boleh ditutup. Sepatutnya dia menyelesaikan perkara itu dengan awal, dengan apa? Menunjukkan credibility karakter dia sebagai seorang suami atau seorang pemimpin. Dia kena settlekan hal ni. Benda ni perlu ada pengadilan, benda ni perlu ada pembersihan atas nama Yusuf, supaya apabila cerita ni tersebar luas, at least orang dah tahu awal dah. Tapi akhirnya apa yang ditutup tidak berjaya bila ditutup lah. So kita sangat pelik lah dengan apa yang berlaku kepada Al-Aziz ni. Sangat powerful lah perempuan ini. Tak tahu kenapa. Ya. Dia cakap kat isteri dia. Dia cakap kat dia. Hebat dia. Sabar sebetul. Kalau Hindustan kan. Dia kata, inna kaidakunna azim besarlah, agung, sangat power lah. Memang sangat hebat tipu dayamu. Kalau kita terjemah dia kata dahsyat lah, dahsyat. So dia kata apa? Yusuf outread. Kalau outread ni lebih tepat, maksudnya apa? Berpalinglah kamu. Paling maksudnya lupakan ataupun rahsiakan, semua boleh lah. Rahsiakan, lupakan. Maksudnya jangan ini benda kecil lah. Kita keluarga biasalah. Malu. Benda ni kalau orang tahu nanti malu nanti. Tapi orang dah tahu. Dah ada orang pun dalam tu. Bila dah Al-Aziz duduk sana, duduk bergaduh semua. Abang lah ni, penjarakan dia. Semua orang mesti dengar punya. Suara mesti kuat takkan. Abang, dia mesti suara kuat. So Yusuf pun mesti dengan tegas. Isterinya, dia lah yang menggoda aku. Tak ada, dia lah yang menggoda aku. Dia mesti. Jadi heboh lah. Kita dapat bayangkan orang mata-mata itu tertempu, telinga-telinga itu tertempu. Kalau dalam cerita movie semua, kalau tiga bulan lapuk kat semua, letak telinga kat situ lah. Dekat pintu semua nak dengar cerita apa jadi. Jadi benda jadi macam tu. Keadaan semakin keadaan menimbulkan, orang kata, menyebabkan orang tertarik lah, melihatlah kepada keadaan tu. Dan itu dia kata Yusuf outread and hadha. Yusuf berpalinglah kamu daripada perkara ini. Wastaghfiri li dzambik. Dan kamu wahai Zulaikha ni, mohonlah ampun untuk dosamu. Kita pun kata, kita pun tak, kalau kita lihat kepada ini seolah-olah mereka ni orang beriman, kita tak semestinya jugalah. Kadang-kadang mungkin ada cebisan daripada dia dengar daripada nabi-nabi pernah berada di sekeliling Mesir tu, ada nabi-nabi yang ada, ataupun mereka memang merujuk pada Tuhan atau dewa-dewa mereka. Wallahu a'lam. Tapi dia suruh supaya bertaubat daripada, maksudnya jangan buat lagi perkara yang beginilah. Innaki kunti minal khati'in. Sebenarnya kamu adalah orang-orang yang bersalah. Di sini menunjukkan bahawa Al-Aziz menyebelahi Yusuf, tapi dia tak cukup powerful untuk menundukkan isteri dia lah. Mungkin isteri dia pun ada memang cunning lah, memang penuh dengan tipu muslihat. Sini kita lihat karakter Al-Aziz ni sangat lemah lah. Karakter Al-Aziz ni bila kita menilai, lemah karakter dia nak berbanding dengan karakter isteri dia, lebih kuat. Dia tahu. Tapi sekadar itulah. Sekadar orang kata give credit kepada nak menjelahi Yusuf, aku sebenarnya sebelah kat kau. Sekadar itu. Kata-kata itu tidak membawa apa-apa makna kepada dia. Kita sekadar kata, tapi tidak ada sebarang apa tindakan lanjut. So dibiarkannya. Sangat besar tu mendapati orang berada dalam bilik sendiri, tiba-tiba boleh lupa kan. Maksudnya lelaki ni mungkin tak tahu. Saya tertanya-tanya macam mana boleh jadi macam ni. Sama macam kisah abang Yusuf juga tadi. So akhirnya apabila perkara ni cuba ditutup, perkara yang tak diselesaikan, rupa-rupanya dia jadi lebih besar. So gosip-gosip belia pun dah mula masuk FHM, semua melodi semua dah start masuk dah. Makcik-makcik dia pun nak update status dan Facebook semua.
Ni semua datin-datin ni. Datin. Datin-datin ni saya gelarkan mereka ni desperate housewife lah. Desperate housewife ni nanti siap lagi dia jumpa Yusuf, dia orang pula tergoda kan. Semua wanita-wanita kesunyian kan, tak tahu. Mungkin dia punya suami dia terlampau busy ke, wallahu a'lam. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Dan perempuan-perempuan di kota tu pun berkata, so dia orang pun start gosip. Kau tahu? Dia start dah. Dia kata apa? Isi Al-Aziz goda apa hamba dia sendiri. Tak kelas kan. Dalam keadaan yang kata mempelikkan. Dia kata kenapa dia tergoda? So macam tiba-tiba macam mana? Seolah-olah Isteri Aziz ni dia dengar lah, sama ada dia dengar sendiri atau ada orang yang sampaikan dia, wallahualam. Tapi dia tahulah, dia tahu ada orang tengah gosip-gosip pasal dia. So apa yang ditakuti oleh Al-Aziz ni berlaku lah. Dia cuba tutup tapi cerita tersebar. Sebab dia nak jaga kepentingan diri lah. Dia punya air muka dia sebagai seorang Perdana Menteri. Jadi orang mula tak pandang tinggi kat dia, so dia tutup. Tapi tutup pun tersebar juga. Qad syarafaha hubba, dan hambanya benar-benar menjadikannya mabuk cinta. Dibius cinta ni lah. Dia kata apa cinta kat hamba sendiri, tak ada kelas langsung. Ataupun macam manalah anak besar daripada kecil, duk besar dia kecil, bela semua dia kecil, tiba-tiba dah besar boleh jatuh cinta pula. Ini sangat memelikkan. So dia gosip lah, dia kutuk lah perbuatan tu. Datin-datin lain marah, datin-datin lain mengupat lah ni. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ni ayat kedua yang kita dengar. Sesungguhnya kami benar-benar melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Ayat pertama ni digunakan oleh abang Yusuf ketika mengatakan kepada bapa, dah sesungguhnya kamu ni dalam kesesatan yang nyata lah kan. Dia dalam ayah ni sebenarnya dalam kesesatan yang nyata. Yang ni dia cakap pula, mereka ni kata dekat Isteri Aziz dalam kesesatan yang nyata. Sebab apa? Jatuh cinta kepada anak angkat dia sendiri. Kita tak tahulah berapa agaknya umur Zulaikha ketika ini kan. Wallahu alam. Orang dulu kan kahwin awal kan. Nak pula anak orang kaya pula datin, mungkinlah pergi facial ke apa kan. Berarti tak Cik Wan pun boleh kahwin kan. Ni pula orang apa? Orang yang anak isteri orang ternama. Of course lah, dia taklah seperti orang lain, mungkin dia lebih cantik ke apa, wallahu alam. Jadi falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Tapi seorang perempuan yang cunning seperti kalau kita nak kata nama dia Zulaikha ni, dia tak biarkan hati dia, otak dia mati macam tu je. Dia sentiasa dengan strategi. Tak boleh jadi ni, aku tak apa. So maka ketika perempuan tu dia dengar cecaan ni, kita tak tahu ya. Boleh jadi dia tengah jalan kat pasar terdengar ke, boleh jadi orang sampai ke dengar, ataupun orang tengah duduk kat kelab-kelab ke bincang-bincang, aku dengar kau macam suka kat Yusuf ya. Apalah kau ni, tak kelas lah. Mungkin macam tu, Allah. Tapi bila perempuan tu dengar cecaan mereka, apa dia buat? Dia undang, so buat majlis makan-makan. So datang kat rumah, undang mereka tu dan disediakan tempat duduk. So jahatnya perempuan ni dia sediakan pisau lagi. Dia dah ada plan dalam otak dia. Bukan setakat bagi duduk, bagi pisau siap. Nak tengok apa jadi kan. So bagi makanan, mungkin seorang satu lah kot makanan ke. Kalau kita tafsir dulu dia kata buah lah. Kita boleh kalau tengok cerita Mak Saleh, boleh jadi buah, boleh jadi roasted chicken ke, kan, apa saja lah. Sebab kita tak tahu apa yang dia makan kan. So setiap orang ada pisau dia sendiri. Kemudian dia pun, walaupun Yusuf dah justify bahawa dia tak bersalah,
Dia pun dengan berani pun kata dia perempuan yang goda aku, tapi si Yusuf masih lagi merupakan orang suruhan dalam rumah tu. Maksud pangkat dia still masih rendah. Walaupun anak angkat pun, tapi cuma di sisi Al-Aziz, Zulaikha tidak beranggapan begitu. Zulaikha ingin mahukan Yusuf untuk benda lain. Jadi dia masih boleh Allah Yusuf macam apa dia nak. Keluar Yusuf, bawa ni. Keluar bawa air, keluar bawa ni apa semua. Keluar kamu Yusuf. So, Yusuf masih lagi di bawah telunjuk Zulaikha ni, isteri Al-Aziz ni. Maka dia kata apa? Waqalat tikhruj alaihin, keluarlah kamu. Dan dia berkata, keluarlah kamu Yusuf. Bila keluar Yusuf alaihissalam ni, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Dia kata apa? Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpersona kepada rupanya. Desperate housewife semua ni, dia tengok mana melilih halia ke, tak tahu lah, Allah Alam, terpersona, terpegun betul. Tangan tengah jalan ni, automatik tangan tengah jalan, dia terpersona. Kemudian dia kata, sini kata apa? Waqatta'na aydiyahun, dan mereka melukai. Kalau qata' ni, kalau ikut dalam bahasa Arab, dia bukan setakat luka, dia potong tangan dia. Macam mana dia potong, Allah Alam, dia potong. Cuma kita suka cakap luka lah, sebab luka pun boleh jadi potong kan. Tapi Allah Alam macam mana, how serious it, tapi memang terpotong. Di sini Allah guna kataan waqatta'na, terpotong tangan dia. Aydiyahun, dia tak kata jari pun, dia kata aidi. Aidi yadun ni tangan. Aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Dia kata, Allah, saya berkata maha sempurna Allah. Sempurna Allah, ya Allah, ini bukan manusia dia. Ini benar malaikat yang mulia. Tadi dia kutuk dia kutuk isteri Aziz ni. Ni dia orang sendiri tengah pegang pisau ni, duk potong tangan dia, potong jari ke, potong apa tak tahu. Dia sampai terluka ke, tapi tak sedar lagi, masih kata apa, ya Allah, Masya Allah. Dia kata, cantiknya manusia. Ini bukan manusia ni, dia kata, ini malaikat ni. Dia kata, in hadza illa malakun karim. Ni mesti malaikat yang mulia, handsome betul. Ini antara mukjizat lah. Mukjizat Nabi Yusuf adalah dikurniakan kehebatannya. So siapa orang kata siapa nak anak handsome, bacalah surah Yusuf kan. Wallahu a'lam. Try lah mana tahu jadi kan. Tapi sebenarnya yang lebih penting lah untuk kita mengambil pengajaran lah daripada kisah ni. Bukan soal nak handsome, tapi kalau pengai buruk buat apa kan. Yang penting ialah Yusuf ini, itu mukjizat dia, bagi dia cantik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi Muhammad sendiri dia kata apa, ketika aku naik Isra' Miraj, aku tengok Yusuf. Kan dia jumpa Yusuf kan, dia tak ingat langit ke apa tu. Dia tengok Yusuf, dia kata apa, separuh daripada kesempurnaan ini, ke asal kecantikan ini adalah pada Yusuf. Separuh. Handsome. Itu yang diperbincangkan oleh para ulama. Adakah Yusuf paling handsome ke, atau separuh daripada Nabi ke, separuh daripada Allah ke? Wallahu a'lam. Tapi setengah mengatakan memang kecantikan itu pada Yusuf. Nabi pun ada juga kecantikan itu, tapi Yusuf ni dia cantik juga. Tapi tak tahulah kita nak banding ke tidak. Tapi di situ itulah yang Nabi kata separuh daripada kecantikan itu ada pada Yusuf. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bila dia komen ayat ni, dia kata apa, separuh itu pada Yusuf, separuh lagi dibahagikan kepada anak-anak Adam yang lain. Maknanya Chan kan cantik kan, Chan tu pada Yusuf, Tik tu bahagilah sikit kat Ustaz Haikal sikit, kat Era Aziz sikit, dah nak juga lama. Dia bahagi. Separuh tu. Yang lain tu bahagi kat Tom Cruise sikit, Era Aziz dapat sikit. Semua dapat sikit-sikit. Dapatlah sikit-sikit. Ketik tu. Saya pun tak tahu cara describe lah. Tapi itulah yang kurniaan yang besar kepada Allah SWT beri kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bahkan ada seorang sahabat, tak ingat nama dia, Lillah ke apa dia ni sentiasa dihantar oleh Nabi untuk buat, kalau ada hubungan dengan negara lain ke, nak pergi dakwah pun hantar dia sebagai ketua. Sebab dia pun handsome. Dia kata handsome dia macam lebih kurang macam Yusuf muka dia. Kalau tak silap saya lah, kalau tak Yusuf. Dia kata ada wajah itu.
Sebab Nabi Muhammad dia dah naik ke langit, dia pernah lihat wajah Yusuf. Maka tak hairanlah kalau dengan Aaron Aziz pun orang boleh terpikat, apatah lagi Yusuf alaihi salam. Kan dulu kan Aaron Aziz kalau berlakon je kecoh, semua nak tengok. Okey, seraya berkata Maha sempurnalah Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Yang itu ada pada Nabi Yusuf AS. Of course lah, berbezalah pandangan apa maksud kesempurnaan, separuh daripada kesempurnaan. Tapi daripada ayat ni dapatlah kita lihat bahawa memang dia orang yang baik, sungguhlah wajahnya. Bukan sekadar wajah, kalau muka cantik porok-borai pun tak bagus juga kan. Maksudnya sempurnalah dari segi bentuk badan dia, apa semua, dari segi ketinggian dia. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad sendiri pun dia tak tinggi sangat, tak rendah sangat kan. Dia dalam keadaan sedang yang elok lah. Okey, melihat kepada keadaan itu, Zulaikha pun apa lagi lah, dia pun mulalah cucuk jarumnya. Dia kata apa, untuk bersihkan diri. Macam mana hebatnya Zulaikha ni, dia turn cerita tu, daripada dia orang yang bersalah, jadi dia pula orang yang tak bersalah. Jadi dia pula jadi mangsa keadaan. Daripada dia yang sebenarnya yang menimbulkan masalah, dia kata tak, akulah sebenarnya mangsa keadaan, bukan salah aku, Yusuf handsome sangat. Itu jadi macam tu pula. Sebab kita tengok macam kisah Abang Yusuf lah, bagaimana mereka boleh manipulate situasi tu. Kami bukan jahat, tapi sebab Yusuf ada, so mereka sekarang tengah jadi orang soleh sungguh lah kot. Yusuf dah tak ada, ke masih marah kat Bunyamin ke apa, kita tak tahu. Tapi itulah antara kisahnya, manusia dia akan cari jalan untuk salahkan orang lain atau manipulate. So very powerful lah woman ni. So perempuan ni sangat powerful. Dia kata apa? Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Dia isteri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku kerana aku tertarik kepadanya. So dia bagi tahu, dah terpotong tangan tadi. Dia kata apa? Tengok yang kau kutuk-kutuk aku tu tadi, ini korang pun potong tangan sendiri. Tengok, itulah yang telah menyebabkan kamu caci aku kepadanya. Dan sesungguhnya apa? Walaqad rawattuhu an nafsihi fastaqsam. Dan sungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. So dia sendiri buat pengakuan di hadapan datin-datin ni semua, perempuan-perempuan ni yang mengatakan bahawa bukan aku. Aku dah cuba dah nak goda dia, tapi dia dah tolak. Maksudnya kat sini nak cakap bukan salah aku lah. Kacak sangat kan. Jadi dia cuba meletakkan diri dia dalam keadaan dialah mangsa keadaan, padahal sebenarnya dialah yang merosak, yang menyebabkan keadaan ni. So dia kata, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Maka dia kata apa? Jika dia tak melakukan apa yang aku perintah kepadanya, tengok, saya dia bagi tahu, menunjukkan bahawa dia rasa diri dia hebat, dia tunjukkan kekuatan. Dia kata aku akan gunakan kekuatan aku, akan gunakan kekuasaan aku untuk paksa dia ni, paksa Yusuf untuk ikut cakap aku. Kalau tidak, nescaya dia akan dipenjarakan. Nampak macam mana seorang isteri kepada Perdana Menteri. Dia bukan Perdana Menteri pun, tapi dia boleh pula awah orang yang masuk penjara. Dia pula tentukan siapa nak masuk penjara. Yusuf masuk penjara, dia boleh tentukan. Dan dia kata apa lagi? Dia kata kat sini, wala yakuna minas sagirin, dan dia akan jadi orang yang kecil lah, jadi orang yang hina. Dan yang menarik, apa yang bila diperbincangkan mengenai surah Yusuf ni, ayat 32 ni dibincangkan bahawa yang Yusuf masuk ni bukan sekadar penjara biasa. Maksudnya kalau penjara ni, biasanya penjara orang tahu bila dia akan keluar. Biasanya mahkamah kata apa, okey, kamu akan dijatuhkan hukuman selama setahun mungkin. Kalau berkelakuan baik boleh jadi 8 bulan, boleh dikurangkan, boleh diberi pengampunan. Tapi yang apa Yusuf masuk ni bukan sekadar penjara saja, dia adalah kurungan. Satu tempat kurung yang tak tahu bila dia akan keluar. Macam contoh dulu kita ada tahanan ISA semua, kita tidak tahu bila akan keluar kan, begitulah. Lebih kurang begitulah. Dia maksudnya dia tidak dibicarakan, terus dimasukkan sampai tempoh waktu dia rasa bila dia nak dikeluarkan lah. Itu lebih menyakitkan. Sebab kalau orang tu tahu setahun,
okeylah, dia kira dekat 3 bulan adalah orang kata rasa harapan untuk hidup, ada rasa peluang untuk keluar. Tapi untuk orang yang macam ini, dia kadang-kadang boleh menyebabkan depres lah. Boleh mungkin dia tak nak makan ke, boleh menyebabkan sakit, duk sedih ke, menangis ke apa, duk memikir ke apa, nasib keluarga kat luar tak terjaga apa, bilalah aku nak keluar ni. Jadi menyebabkan bukan saja siksaan dari segi fizikal, maka siksaan itu adalah boleh memakan mental dia lah, dia boleh memakan emosi dia, menyebabkan dia itu dalam keadaan yang sangat tertekan. Kalau dia bukan orang biasa lah. Kalau dia orang biasa jangan sangat tertekan apa yang dia hadapi oleh Yusuf tu. Sebab tu Nabi Muhammad komen tu, dia kata kalau aku segera keluar lah, dah dijemput keluar, aku sekeluar. Yusuf boleh tangguh lagi, tak apa, duduk dulu. Alah-alah, dah duduk lama-lama ni kan, kita bagilah bersih nama dulu kan. Nampak betapa walaupun Yusuf duduk dalam penjara, tapi dia tidak memakan diri dia. Sesungguhnya kalau kita lihat dalam sejarah pun ramai juga ulama-ulama yang dipenjara kan. Macam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, macam anak murid Ibnu Qayyim, macam Imam Ahmad Hanbal pun dipenjarakan, bahkan dihirit seluruh Baghdad kalau tak silap, di seluruh kota tu dihirit. Sebab apa? Sebab tidak berpahaman Mu'tazilah ketika itu. Sebab dia kata apa, Quran tu bukan makhluk, maka dia mempertahankan perjuangan dia, maka dibuat perkara-perkara gitu. Dan bahkan kalau kita lihat zaman-zaman moden pun, Said Qutb rahimahullah pun antara orang yang dipenjarakan, dan bagi mereka penjara sangat istimewa. Sebab apa? Ketika itulah mereka menulis tafsir fizilah Quran, sebahagiannya dituliskan dalam penjara. Dia kata kalau kat luar tak sempat sebab sibuk kan dengan pertubuhan ekonomi muslimin apa semua, jadi tak ada masa. Dan contohnya kalau di Asia, orang yang menulis kitab dalam penjara adalah Buya Hamka sendiri, ulama Indonesia. Dia juga dipenjarakan kerana dituduh hendak menjual Indonesia kepada Malaysia. Dia dituduh oleh Soekarno itu sendiri. Dia dituduh. Janganlah. Cumanya kita tak minta supaya diberi ujian, tapi bila diuji, bagaimana kita hendak menguruskan ujian itu. Tapi janganlah minta masuk penjara. Saya tak nak lah. Biarlah tak tulis buku pun tak apa. Tulis Facebook lah. Kumpul-kumpul buat jadi buku lah. Okey, jadi nak kata itu cara setengah ulama dia menguruskan bagi orang biasa, dia menguruskan satu musibah yang melanda diri dia. Kita tengok tafsir Al-Azhar, sehingga kan kalau kita baca tafsir Al-Azhar tu daripada Buya Hamka tu, dia kata kalau aku tak di penjara, mustahil aku boleh siap ni. Dia kata sebab dia sibuk dengan parti politik, dengan apa lagi, dengan orang kata ceramah lagi kat luar, berperjuangan lagi menentang daripada politik apa semua. Jadi tidak memungkinkan dia untuk menyiapkan kerja dia. Yang itulah yang berlaku kepada Yusuf alaihissalam. Dia nanti dia akan tengok bagaimana dia menggunakan penjara itu dengan baik sekali kan. Kita tak naklah masuk penjara kan. So dia kata apa? Kalau dia tak nak ikut, maka aku akan penjara. Dan dia kata di hadapan, kita dapat lihat dia kata di hadapan Yusuf lah, di hadapan Yusuf alaihissalam, sebab benda tu baru berlaku kan. Dia kata di hadapan Yusuf, maka Yusuf bermunajatlah kepada Allah SWT. Dia kata apa? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Dia kata, Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dengan memenuhi ajakan mereka. Di sinilah kita diuji oleh Allah SWT. Adakah kita nak meletakkan penjara? Bolehkah kita sampai keadaan penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka ni? Ataupun ajakan mereka ni pun boleh juga lakon. Lepas ni aku taubat dah. So susah kan. Jadi Yusuf waktu kata Mutamiyah, dia uji dengan, dia ada satu kesabaran yang sangat sempurna lah. Sebab ini adalah perkara yang di bawah Iktirar, boleh buat pilihan sama ada nak ke tak nak. Tak ada siapa pun boleh halang, bahkan menguntungkan dia pun. Tapi dia kata apa? Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi
mereka. Sebab kita tak boleh sebenarnya meminta kepada kehancuran, keburukan. Sebab kita minta supaya masuk penjara je. Saya nak masuk penjara lah, ya Allah, malas duduk kat rumah. Buat apa, dah duit tak ada lah, makan free okey gak kan. Janganlah, tak nak lah macam tu. Tapi kes Yusuf ni kes lain. Kes Yusuf ni adalah kes soal mengawal maruah lah. Sebab apa, kalau dia ikuti dia sekarang ni masalah dia bukan menghadapi Zulaikha saja. Dia mungkin menghadapi dengan wanita-wanita lain juga yang desperate after semua ni akan goda dia apa, dengan akan mungkin dia akan di offer dengan apa, dengan pangkat, darjat, harta. Nak ni tak Yusuf ni Yusuf kita pun, dia pun tension macam duduk dalam penjara juga lah, makcik-makcik ni semua kan. Scary kan. Lepas tu might as well, kalau hidup dalam keadaan macam tu, serupa macam hidup dalam penjara, it could be worse. Jadi penjara ketika itu adalah lebih baik buat Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab katanya kalau contoh orang yang ketagihan pornografi atau apa saja, yang ketagih, mula-mula memang benda tu seronok, tapi akhirnya dia akan menjadi satu benda yang aku tak boleh tinggal kalau tak ada benda ni. Akhirnya dia akan jadi penjara buat dia. Bahkan dia tak nak pun benda tu dah. Macam orang yang ketagihan apa pun, drugs ke apa semua, kadang-kadang dia tak nak pun, tapi akhirnya dia menjadi seolah-olah dia pula dikontrol oleh benda tu pula. Sama kalau orang yang ketagihan seks yang melampau, yang buat ni pun benda yang sama juga berlaku. Dalam kajian saintifik tu menunjukkan, bahkan kajian saintifik pun menunjukkan orang yang melihat pornografi ni menyebabkan otak jadi rosak. Sebab apa, dia punya pelajaran dia pun terganggu apa, sebab fokus dia lah dari itu menunjukkan bahawa keadaan Yusuf inilah yang terbaik ketika ini adalah masuk dalam penjara. Sebab duduk kat luar penjara pun macam-macam duduk dekat dalam penjara juga. So might as well selamatkan diri. Okay. So dia kata apa? Kemudian dia cakap dengan Allah lagi, dia doa pada Allah lagi, dia munajat kepada Allah lagi, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dia kata, ya Allah, jika engkau tak hindarkanku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang jahil. Setelah ditarbiyah dengan agama, dengan apa, kalau kau tak tolong aku ya Allah, maka aku akan cenderung kepada mereka. Menunjukkan bahawa Yusuf juga ada keinginan. Yusuf sebagai manusia juga tahu dia tidak ada keupayaan. Sebab tu berbeza kita dengan Nabi Allah Yusuf. Kadang-kadang kita lihat anak kita lebih berani daripada Yusuf alaihissalam. Kita mendekati apa benda yang tak patut kita dekati. Seolah-olah kita yakin bahawa Allah akan lindungi kita daripada zina. Kadang-kadang kita berlaku berduaan di tempat yang tak sepatutnya dengan bukan mahram kita. Tempat kita tak apalah, aku tak buat benda-benda bodoh ni. Kita rasa macam tu. Tapi sedangkan Yusuf dia tak yakin kepada diri dia. Sebab apa? Bila kita berduaan, pasti akan ada yang ketiga. Sebab syaitan itu akan membiarkan itu, anak-anak Adam ni dibiarkan begitu sahaja. Dia, kalau boleh dia nak kecundangkan manusia itu dalam keadaan yang hina. Ketika dia keluarkan, dia gelincirkan mak ayah kita, moyang kita, apa tu, Adam dan isterinya Hawa tu, dia keluarkan dalam keadaan yang hina juga, iaitu dalam keadaan mereka ini terkeluar dalam keadaan tidak berpakaian, masuk dalam keadaan yang hina. Maka apa yang telah berlaku ramai kalau dalam movie sekarang pun banyaknya orang-orang yang tidak segan silu untuk tidak berpakaian. Sedangkan itulah perkara pertama yang iblis buat, ialah memalukan manusia. Dan kita tengok malangnya movie kita pun dah mula ke arah itu. Tinggal orang kata tak ni je. Tapi sebenarnya keadaan tu dah sangat buruk dah sebenarnya. Sebab apa, kita tengok je baru-baru ni cerita apa, buta pekak tuli. Apa benda tu, sampaikan di cerita tu di ban di Brunei pun. Dia ada juga pekak ke apa semua. Jadi cerita-cerita tu dah ada adegan yang nak ditunjukkan. Tinggal tak jadi macam cerita Mak Saleh tapi masih orang pun tengok. Macam saya baca review, ada seorang lecturer dia pergi, bila keadaan nak berlaku je, semua orang dalam bilik pun senyap. Budak-budak pun yang gelak-gelak tadi pun diam. Seolah-olah adanya tumpuan kepada perkara-perkara begini. Dia sangat menakutkan sebenarnya.
Yang itu yang berlaku kepada industri perfilman kita. Dan kita tengok cerita Mat Salleh pun, mereka pun dah kurang dah benda-benda ni, dah banyak pada cerita-cerita lain. Dia lebih pada menghayalkan masyarakat je lah, buat Power Rangers lah, buat apa cerita kan. Saya pun habis 2 jam duduk depan komputer tengok Power Rangers. Nak tengok juga kan. Nak bawa anak kita bawa wayang kecil lagi. Kan tak jadi habis buat duit je, duduk lah depan. Tengoklah sinema kopi pun sinema kopi lah. Okeylah. Jadi menunjukkan bahawa daya filem tu sangat menarik dan mereka exploit ini untuk menaikkan daya dia, untuk menaikkan orang pergi ke panggung wayang tu untuk melihat. So Yusuf kata, wahai Tuhan, penjaraku lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkanku daripada tipu daya, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk dalam kalangan orang yang jahil. Mestinya orang yang bodoh lah, orang yang tidak macam seolah orang tu tidak beragama lah. Inilah yang perlu kita highlight kan. Sebab ada je orang yang belajar agama, bahkan yang hafiz pun, orang yang tahu Al-Quran, hadis pun kucundang. Saya sendiri pernah diceritakan juga, lecturer saya cerita pun, kalau ada juga orang yang dia orang yang baik, budak yang baik, bahkan tahfiz sekalipun, tapi apabila dia pergi kat universiti, dia dapat ajakan daripada orang yang baik juga, maka mereka kecundang dan mengandung pun. Akhirnya yang lelaki tak nak ambil ni lah, lelaki nak pergi sambung belajar kat Mesir pula. Tinggallah yang perempuan ni dalam keadaan begitu. Itu yang berlaku. So macam mana nak mengurus ni? Itulah. Bukan satu benda yang mudah. Sebab tu cara yang terbaik adalah mengelakkan diri daripada itulah. Bukan kita membawakan diri kita kat dalam keadaan berduaan, naik motor sekali apa semua. Itu yang menyebabkan adanya ruang-ruang itu. Ini sekadar my peace of mind lah. Saya pun bukanlah orang yang terbaik untuk memberi nasihat, tapi nasihat jugalah untuk diri sendiri. Ada anak dah kan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. So kemudian apa berlaku bila dah berdoa? Maka Allah kata, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Dia kata apa? Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkannya daripada tipu daya mereka. Innahu huwas sami'ul alim. Dan sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. So kita lihat daripada awal lagi, daripada kecil lagi, Nabi Yusuf ni memang dilindungi oleh kuasa gaib. Dia ada kuasa gaib yang melindungi dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka guna kata-kata yang kata macam wah, kuasa gaib kan. Kuasa gaib tu kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kuasa gaib kita pelik-pelik kan. Sejadah terbang sujud apa semua. Sebenarnya yang kuasa yang paling aneh ialah, yang hebat ialah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita masuk dalam toilet pun kita baca apa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita masuk dalam tandas tu, kita mohon daripada perlindungan daripada syaitan yang direjamkan, syaitan jantan, syaitan betina tu. Kita keluar pun kita minta ampun kepada Allah SWT. Jadi semua sepatutnya gerak-geri kita mesti ada yang kita ingatlah, iaitu Allah SWT. Jadi Yusuf sentiasa dijaga daripada dibuang dalam perigi pun. Yang menjaganya adalah Allah SWT. Sama seperti Nabi Musa AS. Allah kata, siapa yang menjaga Nabi Musa ni ketika dia dialirkan. Nabi Musa bukan por kan, bukan kufu panda tu. Nabi Musa dia dialirkan dalam tu, siapa yang menjaga? Maka Allah kata, Allah lah yang menjaga. Remote control dia Allah yang pegang. Kalau nak kata remote control kan, yang kendalikan pergi ke istana Firaun tu. Begitu juga tak ada siapa yang mampu menjaga Nabi Yusuf ni dalam keadaan kecil. Ketika dia dibuang semua, sampailah dia ke sini pun tak ada siapa yang boleh jaga dia, melainkan dia dijaga oleh yang maha menjagalah, yang paling hebat penjagaannya, iaitu Allah SWT. So ketahuilah, apabila kita tidak ada siapa-siapa, maka kita tetap ada Allah SWT. Tu dia. Saya ambil daripada cerita Indonesia tu. Tak habis-habis tengok movie saat ni. Astaghfirullahaladzim, tak jadi. So termasuklah kan orang-orang yang bodoh. So Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripada tipu daya mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. So dia berlaku mengikut sunatullah lah. Bukanlah tiba-tiba Nabi Yusuf pun datang mendaftar kepada jabatan penjara. Saya nak masuk penjara, boleh tak?
Dia tak buat macam tu. Rupanya Allah campakkan dalam perasaan wanita-wanita ni. Dia kata Allah, thumma, ayat 35, thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pada fikiran mereka. Siapa mereka ni? Wallahu alam. Boleh jadi Zulaikha, boleh jadi Purwaika dan pembantu, boleh jadi mereka mempengaruhi Al-Aziz itu untuk penjarakan dia. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, tapi Allah kata mereka. Tapi kita tahu tentu saja tipu daya itu datang daripada wanita-wanita itu, terutamanya Zulaikha itu sendiri. So mereka dah komplot. Baik punya apa, dia tengok Yusuf pun tak boleh buat apa pun, tak nak layan. So kita torture dia. Torture dia sampai kepada bila? Sampai kepada waktu yang tertentu. Itu saya kata tadi, tidak ada tempoh yang apa? Tempoh yang soreh tu apa ya? Yang betul-betul tepat bila dia hendak dikeluarkan. It could be years, it could be forever, mungkin selama-lamanya pun. Jadi ini sangat sebenarnya untuk orang biasa dia sangat menekankan. Sangat orang kata menyebabkan runtuhnya maruah dan runtuhnya harga diri. Kuasa duduk dalam tahanan ni lah, macam anak-anak Palestin yang duduk tahan tu kan. Tak tahu bila keluar. Ada yang keluar hidup, ada yang mati. Jadi tak tahu bila dia akan keluar. Itu maksudnya penjara di sini lebih kepada tahanan lah. Tahanan yang tak tahu bila sampai waktu dia. Tapi bagi Yusuf alaihissalam pula, ini adalah satu perkara yang baik. Walaupun baik untuk melamatkan maruah, tapi tertimbul juga perasaan Nabi Yusuf. Nanti kita kata dia pun nak keluar juga. Menunjukkan penjara ni bukanlah Yusuf duduk dalam tu dia happy lah. Oh biasalah, tak ada lah semua orang ni. Tak. Penjara tetap penjara. Bukan tiba-tiba dia dapat hidup dalam keadaan senang ke apa, tak. Penjara tetaplah menyebabkan dia duduk dalam kesusahan. Penjara kita tak tahu apa ada tikus ke apa semua. Zaman tu pula kan. Kemudian cerita pun beralih kepada penjara. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Tak nak saya bergerak je soal sendiri. Gelak saya. Ya. Kalau apa ni ada di sini maknanya yang Zulaikha tadi kan. Jadi saksi tu seorang je lah. Ada satu orang yang jadi saksi. Tapi kita sering diberitahu bahawa dalam Islam ni dia nak 4 saksi. Dalam ini cuma 1 saja. Saksi macam mana tu? Maksudnya kalau kesalahan kan. Dia okey, pertama untuk menjawab soalan, pertama syariat tak sama satu. Kedua, saksi di sini bukan saksi untuk membuat tuduhan. Saksi di sini adalah saksi untuk mempertahankan. Dalam Islam untuk mempertahankan tak perlu saksi. Untuk membuktikan yang memerlukan saksi. Maksudnya kita yang dituduh berzina, kita tak perlu membuktikan pun kita tak bersalah. Yang kes yang sekarang ni adalah saksi yang tadi adalah saksi untuk membuktikan bahawa Nabi Yusuf tidak bersalah. Sebab tu Zulaikha tak dihukum. Sebab Al-Aziz gagal untuk mensabitkan Zulaikha itu bersalah. Tapi Yusuf membebaskan diri sebab dia tidak dibuktikan bersalah. Bahkan dia dibuktikan tidak bersalah pula. Jadi lainlah kes ni bukan mengata dia kena ada 4 orang saksi untuk orang yang dituduh bersalah, dia tidak perlu ada saksi pun. Contoh na'udzubillah, kalau saya dituduh mencuri, saya tidak perlu membuktikan saya tidak bersalah. Itu kaedah dalam syariah, saya tak perlu. Saya pula perlu datangkan bukti. Saya kalau dalam mahkamah dia panggil alibi. Alibi saya kena kata dalam pukul 4 saya ni kena buktikan saya tak ada kat sini. Saya kat isteri, saya pakai isteri kata, saya kat rumah kan ada pula video pula. Elok-elok benda video dengan sampai birthday apa anak ke apa. Okey, pukul 4 sebenarnya saya ada kat sini. So saya ada alibi. Itu dalam kaedah mahkamah lah. Tapi kalau dalam Islam, kita tak, orang yang bersalah tak perlu dibuktikan bersalah. Tidak perlu membuktikan diri dia tidak bersalah. Melainkan orang yang nak accuse buat tuduhan tu yang kena buktikan. Dia yang kena datangkan 4 orang saksi. Dalam kes Nabi Yusuf alaihissalam, yang sedang dibuktikan bukan nak buktikan Zulaikha bersalah. Yang nak buktikan di sini adalah membuktikan bahawa Yusuf itu tidak bersalah. Yang orang ni dia nak pertahankan Yusuf. Tapi sebab itu kalau kita lihat, Zulaikha tak dihukum pun. Tak ada bukti yang dapat mensabitkan dia juga bersalah. Mungkin kemungkinan dia bercakap saya main chess je kat dalam ni. Begitulah. Logik.
Ya, itu just sekadar untuk mempertahankan Yusuf lah. Wallahu a'lam. Ustaz, maksudnya kalau kita nak tuduh orang tu bersalah, perlu ke kita bawa 4 saksi tu? Hanya orang yang berzina saja. Berzina saja. Yang lain tak. Okey, menarik tu soalan tu. Saya bukan orang pakar fake. Kemungkinan apa yang saya cakap boleh jadi salah pun. Jadi kalau salah lah. Jadi dia begini Dia sebab tu kalau orang sabitkan pasal rogol semua, saya tahu ada orang baru-baru ini dia katakan bahawa kalau macam tu susah lah, rogol pun kena datangkan 4 orang saksi. Rogol adalah satu jenayah. Kena ingat dalam Islam ada perkara yang jenayah, ada perkara yang melibatkan maruah, ada yang perkara yang melibatkan peribadi. Contohnya perbuatan keji. Kenapa disabitkan orang perempuan yang berzina ni perlu ada 4 orang saksi? Sebab sepatutnya benda ni berlaku dengan private, secara peribadi. Maksudnya dia tak boleh berlaku di hadapan orang. Kalau orang boleh buat di hadapan orang, maka maksudnya orang tu dah hilang malu, maka dia akan menyebabkan rosaknya masyarakat. Jadi itu satu pertama. Dia letakkan syarat yang ketat begini supaya orang yang buat perkara ni pun buat senyap-senyap. Jangan tunjuk orang, jangan rosakkan orang lain. Masalahnya sekarang dia bukan berlaku di belakang saja, bahkan dia ada dalam sinema pun, dia ada dalam movie pun, iaitu telah memang melanggar betul etika kemanusiaan, menyebabkan orang yang tak sepatutnya lihat dia lihat, maka dia rosak awal. Budak yang tak sepatutnya lihat pornografi, dia lihat awal, maka otak dia rosak. Dia tak sepatutnya didedahkan dalam seawal itu. Sebab tu dalam Quran tak disebut perkataan bersetubuh walaupun sekali pun dalam Quran tak disebut. Cuma ada perkataan bercampur, berjima, bercampur, melakukan hubungan, tapi tak diguna perkataan berjima tu, tak ada guna perkataan itu. Sebab menjaga betul rasa malu wanita, dan juga bahawa Quran ni dibaca oleh different umur, daripada kecil sampai ke besar. Orang Arab dia baca dia terus faham. Jadi di cerita sini bahawa empat orang saksi tu adalah untuk orang yang memang berzina. 4 orang saksi itu syarat dia. Mencuri ke boleh dibuktikan. Yang perkara-perkara yang lain boleh didatangkan saksi, walaupun 1 orang saksi, bukti kamera. Jadi maksudnya 4 saksi itu khusus untuk kita tuduh perempuan. Ya. Yang lain tidak memerlukan 4 orang saksi. Apatah lagi apabila jenayah rogol, dia boleh didatangkan DNA. Sebab apa? Dia beza ya. Zina ni adalah ada kerelaan. Zina ada kerelaan. Pencurian tidak ada kerelaan. Kita boleh guna CCTV, boleh. Kita walau mahkamah syariah pun boleh pakai. Of course lah ada beza pandangan lah, tapi saya pegang pada pandangan yang mengatakan bahawa dia boleh datangkan bukti, ada qarinah, ada pembuktian, adanya benda-benda lain lah. Cuma zinanya tidak. Sebab zina ni melibatkan very private, dan dia sangat dia akan membuatkan orang rasa malu. Dan orang yang berzina tu mungkin ada anak. Kalau dia tak dibuktikan bersalah, walaupun dia tak bersalah, dia dituduh pun dah telah menyebabkan anak dia rasa malu. Jadi menyebabkan orang tu hilang maruah diri. Kadang-kadang kita tengok kalau dalam TV, orang tu baru dituduh bersalah, muka dah nampak dah, sudah menyebabkan maruah tu jatuh lah. Sedangkan kita belum tahu lagi sama ada dia berzina atau tidak. Itu bezalah. Jadi hukum 4 orang saksi sekadar pengetahuan saja. Saya cek balik, nanti saya cek balik, kita akan bincang lagi esok. Sekadar pengetahuan saja hanya termaktub kepada zina lah. Zina. Sebab tu ada orang ditangkap mencuri, dihukum potong. Tak pernah pula kita dengar kena ada 4 orang ditangkap rumah dia ditangkap. Abu Hurairah pernah tangkap jin kan. Dia mencuri, dia nak bawa kepada ni. Dan syarat 4 orang saksi itu pun itu bukan syarat yang utama. Bahkan ada je yang dijatuhkan hukuman zina tanpa ada syarat itu, iaitu mereka datang mengaku sendiri. So 4 orang ni bukanlah syarat yang paling utama. Syaratnya sebab benda ni private. Sebab kalau kita tengok Arab, tak perlu ada 4 orang saksi kan. Dia minum lepas halayak orang ramai, seorang pun dia boleh disebat. Dia ambil harta, dia boleh disebat. Dia boleh buat dengan hukum-hukum lain lah. Wallahu a'lam.
Sebab kalau kisah 4 zina dia memang kena ada, supaya kita tak menganiaya orang langsung, dan supaya orang yang melakukan zina itu dia tidak membawa kepada masyarakat lah. Itu je tujuan yang asal dia. Wallahu alam. Jadi itu sebab Mufti Perlis lah, walaupun kontroversi dia melarang orang bertajasus kan, mencari-cari. Kenapa? Sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan lah, dia nak bagi tahu kita penuh dengan iklan-iklan yang menjijikkan, kita penuh akan billboard kita yang menjijikkan. Tiba-tiba kita cari benda yang tak pasti kepada benda yang memang sah dah, pasti dah, iaitu apa dalam movie kita melakukan benda yang teruk. Jadi sepatutnya itu yang lebih kita bentas yang itulah, bentas yang itu. Bukanlah kita kata tak boleh langsung, tapi kenapa kadang-kadang kita lihat kenapa benda tu berlaku, tajasus itu berlaku dalam keadaan memalukan orang yang ditangkap. Itu pun suami isteri boleh ditangkap. Dalam keadaan orang tu tak dibenarkan berpakaian. Sepatutnya ada wanita yang bersama untuk pergi uruskan, polis luar ke apa, uruskan supaya wanita tu berpakaian dahulu. Ataupun kenapa perlu diserbu dahulu, kenapa tak ditahan saja daripada memasuki hotel ke disediakan, kenapa kemudian baru orang tu nampak pun orang tu tak halang pun buat report. Kenapa tidak dihalang masuk hotel, kenapa tunggu benda tu berlaku dahulu. So tidak ada penjagaan, lebih kepada perkara yang tak memalukan atau Wallahualam, sampai akan dirakam video. Kalau nak, saya tak kata saya menentang langsung, sebab mungkin tak sempat nak halang, kita pun tak tahu dia nak masuk hotel mana. Okeylah, sekadar suruh dia keluar, pastikan dia berpakaian dalam pakaian yang baik, suruh dia berpakaian elok-elok, bagi dia masa untuk keluar. Kemudian dia keluar, janganlah tangkap gambar dia. Tapi ditangkap pula video dia, dan video tu disebarkan pula. Jadi itu menjadi berat lah. Berat sebab kita telah memanjangkan. Padahal kadang-kadang dia tak berzina pun, tak sempat pun buat apa lagi kan, dah kena serbu kan. Jadi itu satu perkara lah. Wallahualam. Tapi saya akan cakap lah yang adakah, kalau tak silap saya, 4 orang saksi ni pada disyaratkan kepada zina tu sendiri. Wallahualam. Okey, sikit lagi, kita ambil dalam 5 minit untuk kita rehat sekejap. Suara pun nak hilang. Okey, summa betul summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Maka Tuhannya memperkenankan, kemudian timbul pada fikiran